Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akila binti Anis dari grup 5 kelas AM 103C. Pada hari ini, saya ingin membenarkan tajuk Hajiat yang mengandungi 3 perkara asas, iaitu definisi, kepentingan dan hajiat yang mengandungi yang diaplikasikan dalam masyarakat. Definisi hajiat ialah perkara-perkara yang diperlukan untuk menolak kesusahan hidup manusia yang mempunyai pelbagai tanggungjawab. Sekiranya keperluan ini tidak dipenuhi, manusia akan menghadapi kesukaran hidup. Sebagai contoh, pembelian peralatan pejabat dalam pengurusan boleh memudahkan urusan seperti telefon, komputer, fotokopi dan sebagainya. Sebagai contoh lain yang saya ambil dari masyarakat ialah sekarang ini saya menjahit. Hasil dari menjahitlah saya guna untuk beli barang keperluan. Saya tak nafi, dia ada bagi juga duit bila saya minta sangat-sangat. Tapi letihlah saya. Bila dibelikan saja. Dia tak pernah tanya gula ke, garam, kunyit dan lain-lain. So, kesimpulannya di sini ialah keperluan untuk mencari pendapatan melalui pekerjaan menjahit dapat menampung perbelanjaan harian rumah, diri, malah untuk anak-anaknya. Walaupun suaminya memberi wang, tetapi wang itu tidak mencukupi. Fiqh aulawiyah ialah memahami perkara yang penting daripada perkara-perkara lain. Ia juga memberi keutamaan kepada perkara yang didahulukan seperti solat dan meninggalkan sesuatu perkara atau pekerjaan demi melakukan sesuatu perkara yang lebih penting berbanding kurang penting dengan hanya mengikut perasaan dan andaian yang tidak berasas. Fiqh aulawiyah sangat penting dalam pengurusan untuk mengetahui atau meletakkan sesuatu perkara di tempat yang betul dengan mengutamakan perkara yang paling utama. Sebagai contoh, majikan perlu mengambil berat terhadap pekerjanya dengan menyediakan kemudahan seperti meja, kerusi, komputer dan sebagainya. Dengan cara ini juga dapat memudahkan pekerjanya menyelesaikan tugasan yang diberikan. Definisi fiqh dari segi istilah menurut Mustafa Al-Zarqawi 1989. Fiqh ialah prinsip yang bersifat umum. Prinsip yang bersifat umum berbentuk nas perundangan yang ringkas serta merangkumi topik perbahasan hukum fiqh. Hukum fiqh seperti insurans bukan sahaja mewajibkan dalam keadaan tertentu, malah beliau berpendapat untuk memelihara kepentingan orang yang sudah mati dan pemilikan anak-anak yatim dan wakaf. Menurut Mustafa Al-Zarqawi juga berkata dalam mazhab Andalus, beliau telah membuat tarjih, iaitu membincang di antara pandangan-pandangan ulama mazhab serta mengeluarkan fatwa dan ijtihadnya sendiri. Kepentingan hajiat ialah hajiat dapat mengangkat kesukaran seseorang itu dalam melakukan sesebuah kerja dan ibadah, dan juga hajiat dapat melengkapkan hidup seseorang manusia. Hal ini dapat kita lihat daripada segi ekonomi, di mana kebanyakan kilang memerlukan peralatan-peralatan yang memudahkan penghasilan produk mereka. Maka dengan itu, keperluan mesin amatlah penting di dalam setiap kilang untuk menghasilkan produk-produk mereka dalam bilangan yang banyak pada waktu yang tertentu. Ini dapat membantu produktiviti kilang mereka berjalan dengan lancar. Seterusnya,
Perkara ini dapat membantu sektor ekonomi negara membangun, seterusnya memajukan kehidupan masyarakat. Dari segi ibadah pula, dapat kita lihat hajiat pada segi hukum-hukum yang berkaitan dengan maslahah hajiat yang memudahkan umat Islam dalam melakukan ibadah-ibadah mereka. Sebagai contoh, pengharusan berbuka puasa bagi orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang bermusafir, serta mengharuskan orang-orang yang bermusafir untuk melakukan qasar, iaitu memendekkan solat-solat fardu yang mempunyai 4 rakaat. Maqasid hajiat menyempurnakan hidup seseorang, dan sekiranya tiada perkara-perkara ini, kehidupan seseorang pasti akan menjadi sedikit susah ataupun lebih susah. Sebagai contoh, di dalam maqasid hajiat terdapat keharusan jual beli, keharusan sewaan, pinjaman dan keringanan melakukan ibadah. Bayangkan apa yang akan terjadi kepada masyarakat sekiranya tiada keharusan jual beli. Masyarakat pasti akan menjadi mundur kerana tiada pembangunan daripada segi ekonomi. Apakah yang akan jadi kepada masyarakat sekiranya tiada sewaan dan pinjaman? Masyarakat yang susah ataupun rakyat yang miskin pasti akan mengalami masalah mereka dalam menghadapi hari-harian mereka. Dan sekiranya tiada keringanan melakukan ibadah, pasti sukar untuk seseorang itu melakukan ibadah ketika mereka berada di dalam keadaan sakit ataupun susah. Sekiranya tiada perkara-perkara ini, kehidupan manusia pasti akan menjadi lebih susah kerana mereka tidak mempunyai kemudahan untuk melakukan sesebuah perkara. Okey, di sini kita akan ceritakan bagaimanakah konsep ini dapat diaplikasikan dalam masyarakat kini. Pertama sekali, tidak membenci antara satu sama lain. Okey, yang seperti kita tahu, al-hajiat iaitu bermaksud keperluan kepada perkara yang membawa kelegaan dan mampu menghilangkan kesusahan, dan makasah iaitu kesulitan. Jadi, apabila kita membenci antara satu sama lain, ianya tidak akan dapat memberikan keamanan kepada negara. Yang kedua pula, melakukan kebaikan antara satu sama lain. Mengapa perkara ini dapat diaplikasikan? Kerana apabila luputnya perkara al-hajiat akan membawa individu atau masyarakat kepada kesukaran, walaupun tidaklah sampai kepada kesukaran yang amat sangat seperti tahap al-daruriyat yang boleh membinasakan. Erti kata lain juga, kita boleh tolong menolong antara satu sama lain, iaitu dengan memberikan sedikit bantuan seperti makanan ataupun dari segi wang. Kerana apabila kita tolong menolong, ini dapat membawa kelegaan dan mampu menghilangkan kesusahan masyarakat ataupun rakyat Malaysia. Akhir sekali, tidak melakukan jenayah. Jenayah ini ada dalam pelbagai bentuk, seperti memandu dalam keadaan yang mabuk. Mengapa kita tidak digalakkan untuk memandu dalam keadaan yang mabuk? Kerana ini dapat menyusahkan orang lain juga. Pemandu mabuk ini juga dapat menyusahkan pemandu lain yang berada di jalan raya, dan mungkin akan mengakibatkan kemalangan jalan raya yang tidak diingini. Jenayah seperti memandu dalam keadaan mabuk ini adalah perkara yang harus kita elakkan, kerana ini akan membawa kepada kesusahan dan kekecewaan kepada orang lain juga. Jadi masalah ini jika tidak diberi perhatian yang sewajarnya akan menyebabkan orang Islam yang mukallaf secara umumnya akan mengalami kesukaran dan kesempitan juga.